wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat jemaah pilihan Allah yang dengan izinnya juga dapat kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah kita pada malam ini dari saluran Google Meet Gemanda Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gemanda Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Meja Ustaz Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz bersiaran langsung daripada Mekah Mukarramah dengan pengajian kita, pengajian berkitab Al-Muhimmah wal Mawa'iz Al-Ba'diyah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, keluarga kita, bapa kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskannya dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa ba'd. Seperti Puan Ann selaku moderator kita pada malam ni, terutama juga kepada Puan Rosniati Mansur selaku pengurusi JNI Gemanda Iman, terutama juga kepada ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak, abang, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah SWT di atas ruang dan peluang yang Allah anugerahkan kepada kita pada petang ini daripada Makkah Mukarramah dan malam di Malaysia. Jangan lupa juga kepada semua yang hadir, sama ada daripada Malaysia, daripada Brunei Darussalam, daripada Singapura, daripada mana yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati pertemuan kita insya-Allah di atas kuliah Maghrib yang kita adakan ini. Mudah-mudahan ianya menjadi pengajaran dan suri tauladan kepada kita sekalian untuk meneruskan kehidupan berlandaskan dengan syariat, dengan agama Allah Taala insya-Allah. Khabar semua, mudah-mudahan sihat walafiat semua ya insya-Allah. Jadi pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita iaitu kitab Muhimmah karangan Al-Mawa'iz Badi'ah karangan Imam Syekh Daud Al-Fatani, dan mudah-mudahan ada kebaikan daripadanya yang kita baca. Sambungan daripada pertemuan kita yang lalu, kita menceritakan tentang apa? Tentang kebaikan. Tentang apa ni? Dan yang keempat tu kan? Betul tak? Ya betul Ustaz. Yang keempat Ustaz. Sunat memilih akan perempuan yang ringan isi kahwin. Itu yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, sunnah memilih akan perempuan yang ringan isi kahwin. Isi kahwin ni apa? Mas kahwin. Isi kahwin ni mas kahwin. Kerana sabda Nabi SAW Kitab ni yang keempat Ustaz, bukan 5. Dia nombor 4 tu. Memilih Ustaz nombor perempuan 5, yang Ustaz ringan nombor isi. 4. Mungkin Ustaz punya 5 lah kot. Di buku di yang Rumi ni 4. Oh ya. Mungkin di Ustaz 5 lah kot. Saya punya 5. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, yang keempat tu sampai sunat memilih akan perempuan yang Rumi. Betul-betul Yang ya. Rumi Ustaz. Kitab Ustaz tu mungkin yang kelima. Okey Ustaz, sunat memilih akan perempuan yang ringan isi kahwin. Sampai situ je Ustaz cakap.
Okay, Ustaz, minta Dan yang maaf. kelima, memilih akan perempuan yang ringan isi kahwin kerana sabda Nabi SAW bermula yang terlebih baik perempuan itu iaitu yang terlebih baik mukanya. Muka kena baik. Muka baik ni macam mana maksud? Muka baik ni cantik. Muka baik ni pandang tak jemu. Muka baik ni maksudnya apa? Good looking. Dan muka baik ni adalah pandang tu sonok. Sonok pandang. Maknanya puas hati. Sampai ke hati pandang. InsyaAllah. Jadi, dan dia kata pula, dan yang terlebih murah isi kahwinnya. Jadi maknanya murah. Kita zaman sekarang ni mahal. Mahal itu yang paling bangga itu. Tetapi agama kita kata yang paling murah itulah yang paling berkat. Mas kahwin berapa? Mas kahwin kita RM9,999.99. Oh hebat, canggih mas kahwin kau. Jadi itu menjadi kebanggaan. Dia tak tahu yang paling berkat, yang paling murah. Mas kahwin murah. Mas kahwin berapa? RM111. Murah lah tu. Mas kahwin berapa? Quran je. Tu pun tak boleh. Jangan ada Quran je. Bagilah sikit hadiah kan. 100, 200 macam tu. Okay. Dan lagi sabda Nabi SAW, setengah daripada berkat maka perempuan itu iaitu segera persuamikan dan segera rahimnya itu kepada beranak dan murah isi kahwinnya. Yang ni yang paling penting. Nabi SAW kata, dan setengah daripada berkat perempuan itu iaitu segera persuamikan, cepatkan kahwin. Kalau ada anak perempuan, cepatkan. Jangan tangguh-tangguh. Jumpa orang soleh, segerakan. Jumpa orang yang baik, segerakan. Jangan lewat-lewat dan jangan tangguh-tangguh. Jangan sampai jadi Andalusia. Apa? Andalusia ni apa? Anak dara lanjut usia. Jangan sampai macam tu. Jadi kahwin segera. Jadi jangan dilengah-lengahkan benda-benda yang disunnah oleh Nabi SAW. Bahkan dia kata, dan segera rahimnya itu kepada beranak. Dah kahwin, cepatlah beranak. Jangan lambat pula beranak. Nabi kata, tazawwajul wadudal walud fa inni mukasirul umam yaumul qiyamah. Nabi kata, kahwinlah kamu dengan perempuan yang boleh beranak ramai anak. Sebab menjadi kebanggaan kepada aku di yaumul qiyamah dengan ramainya umatku. Ramai umat Nabi ni Nabi bangga. Nabi bangga semua umat dia yang paling ramai. Umat Nabi lain tak ramai. Umat Nabi Muhammad SAW ramai. Macam tu. Jadi kebanggaan Rasulullah SAW. Dan dia sebut lagi, sekali lagi dia ulang, dia kata dan murah isi kahwinnya, mas kahwin murah. Jadi 3 tu antara keberkatan di dalam perkahwinan. Macam tu. Okay. Dan adalah Rasulullah SAW berkahwin akan setengah daripada isterinya dengan isi kahwinnya 10 dirham seperti pakaian rumahnya, iaitu 1 penggiling tepung dan 1 tempayan dan 1 bantal. Yang tu je mas kahwin Nabi. Macam 10 dirham berapa? Sekarang ni 1 dirham berapa? 1 dirham lebih kurang berapa? 1 dirham 6 ringgit 60 ringgit. Jadi tak cukup dengan itu, seperti pakaian rumahnya. Pakaian rumah ada, kemudian 1 penggiling tepung dan 1 tempayan dan 1 bantal. Tu dia. Bantal pun buat hantaran. Tu kemas Nabi SAW. Dan setengah daripada sahabat Nabi SAW berkahwin dengan isi kahwin emas. Beratnya 1 biji kurma. Itu. Sahabat Nabi berkahwin, mas kahwin dia apa? 1 biji kurma. Bukan 1 biji kurma, emas tu berat 1 biji kurma. Agak-agak berat. Berat jugalah kan. Kalau nak timbang dia punya apa tu, mayam dia nak timbang apa? Timbang dia punya gram dia tu berat jugalah kan. Jadi ada kebaikannya. Seperti mana sahabat Nabi meniru apa yang dibuat, apa yang diringankan oleh Nabi SAW, maka ditiru oleh sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Adalah harganya itu kira-kira 5 dirham. 5 dirham je. Nabi 10 dirham. Tetapi sahabat dia 5 dirham. Lagi murah. Dan adalah Sa'id ibnu Musayyib mempersuamikan ia akan anaknya yang perempuan dengan Sayyidina Abu Hurairah
dengan isi kahwinnya 2 dirham. Lagi murah. Lagi murah. Maknanya lagi murah, lagi bagus. Jangan free terus. Jangan free terus agak-agak. Memanglah baik. Tapi janganlah free. Lagilah. Mas kahwin, cetakkanlah mas kahwin. Berapa mas kahwin? 786. Apa 786? Alhamdulillah. Pandai. Orang selalunya yang pandai orang perempuan. Pandai dengan dia. Orang lelaki relax je. Kan? Orang lelaki senyap. Berapa mas kahwin? Terpulang lah. You nak berapa? Ikut je. Jadi perempuan pun fikir. Dia kata, birthday I, dia kata, 3 hari bulan 12. So dia buat RM312. Macam-macam. Dan biar pilah dia nak apa pun, tetapi kalau dia faham, yang paling murah tu lagi bagus. Okay. Senyap semua. Kemudian masukkan dia. Okay. Kemudian dia kata sini, mempersuamikan ia anaknya yang perempuan dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan isi kahwin 2 dirham. Kemudian dibawanya anaknya itu kepada rumahnya. Rumahnya siapa? Rumahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada malam hari. Dan memasukkan ia ke dalam pintu rumah itu. Maka pergi ia dari situ. Kemudian ia datang kepada anaknya itu. Kemudian daripada 7 hari. Kerana memberi salam akan dia. Ini cuba tengok. Cerita apa ni? Cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkahwin dengan anak kepada Ibnu Musayyib. Kahwin. Maknanya Ibnu Musayyib ni pak mentua kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bawa anak dia pergi ke rumah Abu Hurairah kahwin. Dia bapak ni bawa sendiri, tinggal di rumah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dia balik. Itu cara dia. Cara dia. Maknanya rombongan mengantar ke rumah pengantin lelaki. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menegahkan ia daripada memahalkan akan isi kahwin. Itu dia. Sayyidina Umar dia kata apa? Menegah daripada memahalkan isi kahwin. Mas kahwin ni ditegak oleh Sayyidina Umar, jangan mahal-mahal. Serta berkata ia tiada berkahwin Rasulullah SAW dan tiada mengkahwinkan ia anaknya yang perempuan dengan isi kahwin yang lebih daripada 400 dirham. Dia kata tak ada lah orang zaman tu lebih daripada 400 dirham, tak ada. Nabi apa? 10. Sahabat Nabi apa? 5. Jadi begitu keadaan. Bawah lagi bagus. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan jikalau berkahwin seseorang dengan isi kahwin 10 dirham supaya keluar daripada bersalahan ulama, maka iaitu tiada mengapa dengan dia. Dia kata tak apa. Kalau lebih daripada 10 dirham tak ada masalah. Nabi 10 dirham. Kalau lebih tak ada masalah. Dan yang keenam, sunnah memilih akan perempuan yang banyak beranak kerana sabda Nabi. Cuba tengok. Sunnah pilih perempuan yang boleh beranak ramai. Pilih perempuan. Macam mana nak tahu? Nak tahu ni banyak cara. Saya mengaji di pondok dulu, Tok Guru pesan. Dia kata, kalau nak tengok perempuan rajin, tengok cara berjalan. Kalau jalan dia tu rata, tepat, dia tak ada jinjak-jinjak sangat, yang tu buat kerja sampai habis. Kemudian dia kata tengok tapak tangan ni. Kalau mengelembung elok tu, dia kata yang tu anak ramai tu. Yang tu bakar ramai anak tu. Tunggu pesan. Jadi waktu tu orang perempuan semua sorok tangan. Tak bagi nampak. Semua pakai sorok. Jadi semua pakai sarung tangan. Besok tu semua pakai sarung tangan. Sebab tak berani nak tayang. Sebab Tok Guru dah pesan. Jadi semua pakai sarung tangan supaya tak dilihat oleh ustaz-ustaz lelaki. So bahaya tangan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang perempuan selalu pakai sarung tangan supaya dia menyembunyikan identitinya supaya tidak diketahui oleh orang lelaki. Tetapi tak bersalahan kalau kita nak free daripada handsop tu supaya nampak tak salah. Tengok awak nak main ni, tengok pula halus anak seorang pun tak ada anak ni. Tak adalah macam tu kan. Sebab apa Nabi kata apa?
Kata Nabi, alaikum bil walud al wadud. Nabi kata, artinya, lazimkan atas kamu berkahwin dengan perempuan yang banyak beranak. Dan perempuan yang banyak kasih sayang akan suaminya. Itu dia. Cari perempuan yang boleh beranak ramai dan cari perempuan yang pandai menyayangi. Bukan senang, kan? Cari perempuan yang pandai menyayangi hati suami, yang pandai menjaga suami, yang pandai merealisasikan apa hajat suami, yang faham suami. Bukan senang. Payah. Jadi, kalau dah dapat, jaga elok. Kalau ada wujud dalam kehidupan kita sebagai suami isteri, hargai. Betul, right? Dan yang ketujuh, sunnah memilih akan perempuan yang bikir. Apa maksud bikir? Muda. Bikir itu bikrun. Supaya engkau bermain-main akan dia dan ia bermain-main akan dikau. Jadi maknanya apa? Kalau dalam kitab Rumi dia tulis apa? Bikir tu anak dara. Macam ya. Orang muda. Anak darah lah. Bikrun. Awanun baina zalik. Jadi dalam kuliahnya dia suruh cari perempuan yang anak dara macam itulah. Bukan, dia tak boleh guna istilah anak dara, dia mesti guna istilah muda. Kalau umur 25, muda lagi, walaupun dah berkahwin, muda. Jadi maknanya muda daripada 38. Kalau umur 49, muda lagi daripada 60. Macam tu. Muda lah. Dia kira muda. Nak kira muda macam tu lah. Kemudian. Kerana sabda Nabi SAW, mana ni? Bikir kerana sabda Nabi SAW bagi Jabir radhiyallahu anhu adalah ia berkahwin dengan perempuan yang janda dengan katanya. Cuba tengok. Hala bikrun itla'a biha wa tala'ibka. Artinya, mengapa tiada engkau berkahwin akan perempuan yang bikir supaya engkau bermain-main akan dia dan bermain-main akan dikau. Jabir bin Abdullah kahwin dengan janda. Lalu Nabi pesan kepada dia, kenapa tak kahwin dengan yang lebih muda daripada engkau? Itu cita rasa sendiri. Ada orang suka kahwin dengan janda. Ada orang suka kahwin dengan muda atau pulang. Yang itu Nabi SAW pun kahwin dengan orang lebih tua daripada dia. Tak ada masalah pun. Cuba baca paper ni. Yang opah tu kahwin dengan umur 30-an. Masya Allah. Padahal kawan tu ada cucu, ada cicit lagi. Cinta di TikTok, maka bertemulah di dalam kelbang perkahwinan. Itu boleh. Tak ada masalah. Dengan cinta itu tidak mengenal siapa. Itu yang sepatutnya kita faham. Cinta itu tak mengenal siapa. Baca tak dalam paper baru ni? Ke dalam WhatsApp lah, ke dalam Facebook lah. Seorang nenek berkahwin dengan seorang pemuda. Lebih kurang perbezaan umurnya 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Masya Allah. Yang penting bahagia. Tak baca. Tak baca. Hampa ni benda-benda tu tak baca. Tapi kalau cerita artis duduk rumah besar-besar, yang tu baca. Jadi maknanya tak juga Ustaz. Okey, itu cerita je, cerita. Bukan nak cerita yang tu sebenarnya, nak cerita apa tuntutan daripada Nabi SAW. Kemudian. Yang ke-8, sunnah memilih akan perempuan yang mempunyai bangsa yang baik, iaitu bahawa adalah perempuan itu daripada anak cucu orang yang mempunyai agama dan anak cucu orang yang soleh dan anak cucu orang alim. Kerana sabda Nabi SAW, pilih olehmu akan perempuan yang yakni tempat bagi apa tu dia tulis apa? Tempat bagi mani kamu itu, maka kerana bahawa sesungguhnya gemar itu terlebih mengekalkan dia. Jadi maknanya pilih orang yang pilih keturunan-keturunan bangsa yang baik.
bangsa yang baik, keturunan yang baik, anak-anak tok guru ke apa ke, kan? Boleh cari yang baik-baik. Tengok pula adik-beradiknya bagus, kan? Tengok pula mak dia bagus, ayah dia bagus. Tengok macam tu. Jadi insya-Allah itu boleh menjadikan kebaikan kepada diri kita, sebab melahirkan keturunan-keturunan bakal yang baik. Macam tu. Kalau tak suami, tengok isteri. Isteri tengok suami, dia ni suami ni bagus lah. Maka suami aku ni bagus. Ambil lah. Sebab ayah dia ustaz, mak dia ustazah, ambil lah dia. Bagus suami aku ni. Jadi bagus lah. Suami pula tengok isteri, oh dia ni bagus. Keturunan dia bagus, mak dia rajin ibadah. Ambil dia. Sekarang salah. Jadi mana pilih keturunan yang bagus. Okay. Dan lagi sabda Nabi SAW, takut olehmu serta khudara'ud dammi. Maka sembah seseorang lelaki baginya apa khudara'ud dammi? Ya Rasulullah, maka sabda Nabi SAW iaitu perempuan yang elok rupanya, yang jadi dalam tempat yang jahat, yakni perempuan yang baik rupanya, yang jadi ia daripada orang yang jahat bangsa. Perempuan yang jahat, rupa bagus tapi orang yang jahat, itu jangan. Wa na'udzubillah. Jadi jangan begitulah. Biarlah rupa biasa-biasa, tetapi baik, tetapi akhlak baik, agama baik, kan? Itu lebih utama daripada segala. Khudara'u damna, kita ulang sekali ya. Iaitu ya Rasulullah, sabdanya iaitu perempuan yang elok rupa, rupa cantik, yang jadi dalam tempat yang jahat, yakni perempuan yang baik rupanya, yang jadi ia daripada orang yang jahat bangsanya, keturunan jahat. Rupa baik tapi keturunan jahat. Walhamdulillah. Rupa baik, keturunan pula tak elok, itu pun tak mau. Jadi pilih yang baik-baik. Saya sebut benda-benda macam ni, ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak, ayah-ayah sekalian. Ini sebagai satu, orang panggil apa? Satu rujukan kepada kita. Satu garis panduan kepada kita untuk memilih etika dan attitude daripada menantu-menantu dan bakal-bakal menantu kita. Bukan saya cerita macam-macam dah semua dah lepas dah. Makcik-makcik, ayah-ayah semua dah lepas dah benda-benda macam ni. So, bukan menjadi cerita pada makcik-makcik dan makcik-makcik, tetapi cerita ni untuk sebagai garis panduan untuk memilih kriteria orang yang bakal menjadi ahli baru di dalam rumah tangga kita nanti. Macam tu. Kemudian, dari ke-9, sunnah memilih akan perempuan yang bukan kerabatnya yang hampir. Kerana yang demikian itu mengurangkan akan syahwat, yakni tiada sangat ingin akan dia. Jangan pilih yang adik-beradik dekat-dekat. Kahwin dengan sepupu boleh, tak masalah. Tetapi terlalu dekat. Cari yang lain sikit. 2 pupu, 3 pupu, kupu-kupu. Cari itu. Jadi maknanya biar jauh tak apa. Jangan dekat-dekat. Baca paper hari ni. Tak baca paper. Seorang abang, seorang hakim memutuskan perkahwinan, membubarkan perkahwinan seorang suami setelah diketahui yang isterinya itu adalah adik dia, adik kandung. Dia kahwin dengan adik kandung. Kahwin dengan adik kandung agak-agak lah. Itu cerita hari ni. Itu cerita. Okay, yang macam tu Sebab apa jangan kahwin dengan orang yang terdekat? Bimbang, takut nafsu kurang. Keinginan untuk bersama tu kurang. Sebab daripada kecil duk main dengan dia. Tahu dah kecil-kecil dia ni jenis bogel punya orang. Duk main ayat acak. Ayat acak lah, ayat acak. Duk main longkang, duk main apa? Duk main benda-benda pelik-pelik. Duk terjun kolam, duk terjun bendang. Kita ish. Tak mau aku. Jadi maknanya kekurangan keinginan tu untuk nak bersama tu kurang. Jadi disuruh memilih yang kalau boleh bukan kerabat yang dekat-dekat. Pilih yang jauh. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka inilah segala perkara sifat yang digemarkan di dalam perempuan, yakni inilah segala sifat yang ke-9
perkara yang dipilih di dalam perempuan itu oleh lelaki yang berkehendak berkahwin akan dia. Dan wajib pula atas wali perempuan bahawa memeliharakan dengan memilih akan lelaki yang hendak disuamikan dengan perempuan yang bersifat dengan sifat yang tersebut itu, dan melihat wali itu akan segala sifat yang tersebut itu bagi anaknya yang perempuan itu dan bagi saudaranya yang perempuan, maka jangan dipersuamikan akan dia daripada seorang lelaki yang jahat perangannya, atau jahat rupanya, atau dhaif agamanya, atau singkat ia daripada mendirikan dengan hak perempuan itu, atau ada tiada sebangsa dengan perempuan itu di dalam nasabnya. Jangan pilih suami yang lemah agama. Jangan pilih suami yang yang jahat perangai, ataupun yang dhaif agamanya. Lemah agama dah. Dhaif agama tu maksudnya lemah agama. Yang pilih. Tak boleh Ustaz, lepas dah cinta lama Ustaz. Pula. Cinta apa lama dah? Lama dah Ustaz dalam cinta Ustaz. Dah 20 tahun tak cinta. Daripada kecil-kecil lagi. Sekarang ni pun nak kahwin. Tapi bakal menentu saya tu jenis yuk ya ni Ustaz. Macam mana? Nasihat lah. Kalau nak kahwin, kalau nak teruskan hubungan ni, jagalah agama, jagalah hak-hak Allah dan Rasulullah, jagalah apa yang difardukan. Setelah diguna pakai nasihat itu, tak apalah, kahwin lah. Tak ada masalah. Kadang-kadang nak nasihat bakal menentu tu pun susah. Nak nasihat bakal menentu tu pun susah. Kan? Jadi, gunalah kaedah-kaedah apa yang boleh kita nasihati. Macam baru ni. Bukan baru ni lah. 5 bulan lepas kot. Bukan 5 bulan. 6 bulan, 7 bulan macam tu lah. Ada seorang tu duduk di Taman Setiawangsa KL. Dia jumpa dengan saya. Dia kata tolong makcik. Dia kata tolong makcik. Anak makcik ni selepas saya kuliah subuh di masjid. Berdekatan itu. Ada seorang makcik ni jumpa saya, Ustaz, tolong makcik sebab anak makcik ni bagus orangnya. Okay, cuma makcik risau. Dia ni tengah bercinta dengan orang Kristian. Ya kau. Macam mana dia bercinta macam tu makcik? Dia belajar di UK Ustaz. Oh ya ke? So cinta tu tak habis-habis. So balik ni nak kahwin. Makcik tak risau sangat dia nak kahwin tu. Takut dia yang tak kuat agama. Takut perempuan tu yang tarik dia masuk agama perempuan tu. Pula. Jadi, dia kata, Ustaz ada tak nasihat apa-apa Ustaz? Nak doa ke apa-apa? Nak bagi anak ni dengar cakap makcik. Makcik nasihat apa semua tak pakai dah Ustaz. Dia semua tak makan nasihat makcik. Saya kata, makcik amal ni, doa ni. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Amal yang tu, dan jangan lupa apa? Jangan lupa baca Fatihah, niat kerana diri anak makcik tu supaya nasihat mudah. Sebab yang dia menjadi nakal, yang dia menjadi kerhati tu sebab roh dia tak elok. Bila roh dia elok, insya-Allah dia akan dengar nasihat makcik. Makcik ni buat sebulan. Lepas tu dia bagi tahu, alhamdulillah Ustaz, anak makcik dah okey dah. Dia dengar cakap makcik. Dia tak ada dah sombong-sombong macam dulu. Kalau sekarang ni, kalau suruh apa semua dia buat. Cakap apa semua dia tahan. Ya ilah illallah. Seronok makcik tu. Sampai dia menangis-nangis cerita. Terima kasihlah Ustaz. Dia kata jagalah anak dia. Itulah Ustaz. Makcik dah tak ada suami. Suami dah meninggal. So, anak tu je lah. Anak lelaki ada 3 orang. Anak perempuan ada seorang. Itulah. Bimbang lah. Sayang kepada anak. Takut anak hanyut dibuai keenakan dunia. Takut anak dia yang tak kuat agama punya pegangan, takut roboh. Maka bimbang takut anak tukar agama. Sedangkan dia yang sepatutnya tarik perempuan tu masuk agama Islam. Kan? Jadi, terpesan macam tu dia. Okey, kemudian. Sabda Nabi SAW. Dan inilah housekeeping mail lah. La ilaha illallah. Time ni lah kau nak datang ya. Badil. Malim. Badil.
Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekejap dia sini. Inilah kawan ramai. Okey. انتظار قليلا. انتظار قليلا. انتظار قليلا. Okey. Sekejap Okey. Puan Nadia. Okey. Kemudian sabda Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula mengkahwinkan perempuan itu iaitu seperti dijadikan akan dia hamba, maka hendaklah menilik seorang lelaki kamu ke mana memindahkan akan anak perempuannya atau saudaranya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempersuamikan anaknya yang perempuan atau saudaranya yang perempuan dengan orang yang fasik, maka sesungguhnya telah memutuskan ia akan rahimnya, yakni memutuskan akan kerabatnya, dan haramlah atas barang siapa yang memutuskan ia akan rahimnya itu. Jadi maknanya, cari anak menantu yang baik-baik, bukan yang fasik. Fasik ni apa? Fasik ni yang merosakkan akidah, yang merosakkan iman, yang merosakkan akidah, yang merosakkan iman, yang meruntuhkan agama. Itu fasik. Dengan cari yang fasik, cari yang soleh dan soleha. InsyaAllah bahagia, rukun tetangga dalam rumah tangga. Tapi kalau pilih yang fasik, maka telah memutuskan rahimnya. Apa maksud memutuskan rahim? Hilanglah kasih sayang di antara anak dan mertua. Ada orang macam tu? Laku. Banyak ni benda-benda yang kita dengar kat telinga kita ni. Kan? Dengar orang kata, Ustaz, tolonglah doa Ustaz, menantu saya macam ni Ustaz. Dia nak hantu Ustaz, dia semayang tak Ustaz. Dia macam tu, nak suruh doa tu. Ustaz tolonglah Ustaz duduk kat multazam tu, babu multazam tu, duduk bawah pancok emas tu, Ustaz doa lah Ustaz. Doa apa? Ni, anak menantu saya ni tak pernah semayang Ustaz, tak pernah semayang. Habis macam mana? Tu lah. Kami asyik duduk bergaduh je di rumah ni. Menantu bergaduh dengan mertua. Sebab apa? Sebab apa menantu bergaduh dengan mertua? Sebab tak semayang. Itu cerita dia. Jadi maknanya, pilih menantu yang baik. Anak baik. Anak dia baik. Pakai tudung bagus, tegur ustaz bagus, kan, hormat ustaz bagus, beradab dengan ustaz bagus. Bagus, Alhamdulillah. Menantu. Siap mak mertua dia tu kata apa? Makcik tu kata, anak saya tu bukan menantu saya, tu anak hantu dia. Anak hantu. Kita mendengar pun, ya Allah. Maknanya teruk tahap dia tu. Kan? Jadi, dia suruh doa. Doa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT kembalikan iman kepada dia dan menjadi anak yang soleh kepada menantu makcik tersebut, insyaAllah. Jadi banyak benda-benda macam ni dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ada anak lelaki, ada anak perempuan yang solehah tu syukur. Syukur banyak-banyak. Sebab itu satu anugerah Allah. Berkat doa nenek moyang kita, berkat doa ibu ayah kita, kita dapat anak yang soleh dan solehah. Itu satu anugerah yang besar yang dianugerahi oleh Allah SWT kepada kita sekalian. Itu kena ucap syukur banyak kepada Allah. Kemudian, dan telah berkata oleh seorang lelaki-lelaki bagi Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni siapa? Ulama di mana? Basrah. Telah membinangkan anaknya yang perempuan oleh beberapa jamaah. Maka daripada siapa aku bersuamikan akan dia? Maka jawabnya, bersuamikan olehmu dengan lelaki yang takut akan Allah. Maka berkata bahawa sesungguhnya jika ia kasih akan dia, nescaya memuliakan ia akan dia, dan jika benci ia akan dia, nescaya tiada mengenal sesuatu kejahatan akan dia. Ini suatu tanbih. Apa maksud tanbih? Satu peringatan. Ulama menyatakan qismun, artinya giliran
apabila ada bagi seseorang lelaki itu dua isterinya atau lebih, maka wajiblah atasnya menyamakan bermalam antara segala isterinya kerana sabda Nabi SAW. Ini cerita poligami. Kemudian kata Nabi SAW, man kana lahu imra'atani famalun ila ahadihima dunal ukhra wa fi lafzil akhar wa lam yahdil bainahuma ja'a yaumil qiyamah ahdun syaqihi ma'il. Artinya, barang siapa ada baginya beberapa isteri, maka cenderung ia akan salah suatu daripada keduanya tiada kepada yang lain, dan satu riwayat yang lain padahal tiada ia adil, yakni tiada ia menyamakan antara keduanya itu, saya datang pada hari kiamat padahal salah suatu daripada dua pihak bahunya cenderung, jadi bahunya sengit sebelah sebab ketidakadilnya itu. Dan telah mengeluarkan oleh Tirmizi dan Hakim, barang siapa ada baginya isteri yang lebih, maka tiada menyamakan akan antara keduanya itu, nescaya datang pada hari kiamat dan sebelah pihak bahunya itu roboh dan gugur. Bahu tu roboh sebelah. Bermula yang kehendak dengan katanya cenderung itu, iaitu cenderung pada zahirnya, seperti bahawa dilebihkan salah satu daripada keduanya itu pada segala pekerjaan yang zahir yang telah mengharamkan oleh syarak, melebihkan padanya tiada dikehendakinya itu kerana kasih hati dan cenderung, maka tiada wajib menyamakan pada kasih hati dan cenderung hati pada sekalian isterinya, kerana yang demikian itu tiada masuk di bawah ikhtiar seseorang. Seperti firman Allah SWT, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ia dengan lan tastati'. Maksudnya artinya tiada kuasa kamu bahawa kamu samakan antara segala perempuan kamu, dan jikalau sesungguhnya pelihara akan sekalipun, yakni tiada kuasa kamu menyamakan dalam kasih hati dan cenderung nafsu dan mengikut akan dia, yang demikian itu terlebih kurang dalam bersama dengannya pula. Jadi maknanya dia pulung perempuan ni, ya, perempuan satu lagi dia abai, itu pulung. Maka menyamakan ia akan sekaliannya dan berkata, ya Allahumma hadha qismi fima amliku falimni fima tamliku wala malik. Artinya, hai Tuhanku, inilah bahagiku pada barang yang aku memiliki, maka jangan engkau seksa akan daku pada barang yang engkau memiliki, dan padahalnya tiada boleh aku memiliki akan dia. Maka adalah yang diwajib menyamakan bermalam itu atas segala isterinya, adapun segala hambanya, maka tiadalah wajib atas penghulunya menyamakan sekalian mereka itu, tetapi yang demikian itu sunnah jua, jangan berdengki-dengkian setengah. Sebenarnya jangan ada berdengki-dengki. Abang pergi rumah dia lama, rumah ais sikit. Abang pergi rumah dia lama, rumah ais kejap. Macam-macam. Tengoklah zuruf keadaan dan macam mana. Dan mustahaklah giliran itu akan perempuan yang sakit dan perempuan yang haid dan nifas, melainkan perempuan yang derhaka akan suaminya, maka tiada wajib gilirannya, seperti keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya. Kalau ada perempuan yang derhaka, maka tak wajib kita nak ikut giliran, seperti mana orang yang biasa-biasa. Itu ceritanya lah. Tapi bukan kita nak fokus tajuk ni. Yang ni boleh dengar-dengar je lah. Boleh dengar-dengar je sebagai renungan bersama. Okay. Ibu, cik, ayah-ayah yang berkasih sekalian. Kemudian katanya lagi sikit ya. Seperti keluar dengan tiada izin suaminya, atau tiada membuka ia baginya akan pintu supaya masuk ia, atau tiada ditamkinkan. Ditamkinkan dirinya dengan tiada uzur atau memanggil suaminya akan dia, maka istighal dengan hajat dirinya atau meminta ia akan talak, maka manakala keluar suatu daripada segala yang tersebut, itu daripada perempuan, jikalau satu lahzah ni apa? Sekelip mata.
Sekalipun nescaya tiada mustahak ia akan nafkah hari itu dan pakaian pada fasal itu. Dan demikian lagi gilirannya intah. Nah, maksudnya kalau ada benda-benda yang merapu macam tu, kena rumah tak minta izin, kemudian layan buat tak layan, mau layan, kemudian tak reti nak jaga hati suami, kemudian apa segala tuntutan suami diabaikan, maka tak wajib ke atasnya nak ikut giliran seperti mana sedia kala. Contoh tu sampai dia nak minta talak, dia minta cerai. Maknanya keutamaan untuk nak diberikan giliran kepada dia tak sehabis kepada dia. Ini satu tambah pula pada menyatakan tahajud dan tasyamum telah mengeluarkan akan oleh Imam Ahmad dan Syubrani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya bersabda ia tiada halal bagi seseorang Muslim meninggalkan ia akan bertutur akan seseorang yang Islam itu terlebih daripada 3 hari. Ini cerita bab kalau nak merajuk jangan lebih 3 hari. Kalau tak nak cakap jangan lebih 3 hari. Orang Islam mesti bercakap sebelum 3 hari. Semua orang merajuk. Semua orang merajuk kuat. Marah kuat. Tetapi reduk dia tu lambat. Reduk lambat baik. Semua orang marah tu lambat. Reduk tu cepat. Itu bagus. Semua orang marah cepat. Reduk tu cepat. Itu pun bagus. Itu macam-macam keadaan manusia. Jadi maknanya dia kata di sini jangan lebih daripada 3 hari. Maka sesungguhnya keduanya daripada hak selama ada keduanya itu atas menyesali keduanya. Bermula awal-awal keduanya itu kembali kepada sulhu, maksud pendamaian. Nescaya adalah terdahulunya kembali itu akan kafarah bagi dosanya, dan jika memberi salam ia maka tiada menerima dan menolak ia atas salamnya, nescaya mengembalikan atasnya oleh malaikat dan mengembalikan atas yang lain itu oleh syaitan. Maka jika mati keduanya atas mengakali keduanya seperti yang demikian itu, nescaya tiada masuk keduanya ke dalam syurga hal keadaannya berhimpun selama-lamanya. Itu je. Contoh bagi salam tak mau jawab. Majuk kuat ni. Bagi salam pun tak mau jawab. Terus nak cakap apa pun tak mau. Banyak benda-benda kita nak cakap, dia tak mau cakap. Memang tak mau cakap sungguh. Protes sungguh. Memang benci sungguh. Kalau mati, waktu tu mati, tempat dia mana? Mati. Waktu tu mati, dah letak tempat minta ampun. Dah letak tempat minta maaf. Dah lah dalam keadaan tak bercakap lebih pada 3 hari. Kawan tu bagi salam pun kau tak reti nak jawab salam. Kawan tu cakap apa pun kau tak reti nak balas. Kalau mati waktu tu, jawabnya apa? Neraka. Malaikat terhindar daripada nak memberikan rahmat kepadanya daripada Allah SWT kepada manusia yang dalam keadaan mengingkari atas apa yang dituntut oleh agama kita. Bahaya. Kalau nak majuk dengan suami, agak-agak berapa hari? Tak payahlah sampai hari-hari. Pagi majuk, sebelum tengah hari settle. Petang majuk, jangan tunggu sampai malam. Jangan tunggu sampai malam. Jangan. Benda-benda macam ni tak perlulah berlanjut-lanjutan. Kalau ada marah pada isteri, tengok kebaikannya, tengok pengorbanan dia. Maka akan timbul balik. Dia punya bunga-bunga apa? Bunga-bunga cinta lah. Bunga-bunga kebahagiaan tu akan kembali subur insya-Allah. Kalau tengok kepada suami akan sesuatu kejahatan dia ataupun segala satu kesalahan dia, jangan tengok satu kesalahan dia tu nak menghukum segala kebaikan dia semua. Tetapi hargailah kebaikannya, pengorbanan dia sama di dalam kehidupan kita berkeluarga. Begitulah yang disuruh oleh agama kita supaya menjadi manusia yang memandang kepada pengorbanan pasangan tersebut. Jangan nampakkan negatif, nampak positif. Lihat pada positifnya, jangan tengok pada negatifnya. Okey, begitu keadaan. Tutup mic ya, tutup mic. Tutup kamera.
Kemudian kemudian itu sini sikit lagi ya. Dan telah mengeluarkan oleh Muslim dinaikkan segala amal ke langit pada tiap-tiap hari Isnin dan Khamis. Maka mengampun Allah Azza wa Jalla pada yang demikian hari itu bagi seorang yang tiada syirik ia dengan Allah Ta'ala akan sesuatu melainkan seseorang yang ada antaranya dan antara saudaranya itu berdengki-dengki, maka semua Allah Ta'ala tinggalkan oleh kamu akan dua orang ini hingga bersulhu ia. Apa maksud bersulhu ia? Maksud berdamai. Kalau ada orang dengki-dengki ni, Isnin Khamis Allah angkat ni segala kebaikan ni. Isnin Khamis ni. Tapi kalau ada dia dengki dengan kawan ni, dia tak puas hati dengan kawan ni, dia dengki dengan suami dia ni, dia tak puas hati kat suami dia ni, dia bermasam muka dengan suaminya, Isnin Khamis ni, kalau dia ada masalah, Isnin sampai Khamis, Khamis sampai Isnin. Kan? Dalam tempoh 2 hari ni, kalau ada masalah, bahaya. Ataupun di antara hari nak sampai ke hari tu, ada masalah, tak minta ampun, tak minta maaf, bahaya. Amalan kita tidak akan naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bimbang tu. Takut amalan kita ditolak. Penat main tahajud, penat main tasbih, penat berpuasa, penat berkorban nyawa, bertaruh nyawa. Tiba-tiba amalan tu tak naik pun bertemu dengan Allah. Okey. Okey. Jangan macam tu. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i tiada halal bagi seseorang Muslim bahawa meninggalkan ia bertutur akan seorang Islam itu terlebih daripada 3 hari. Maka barang siapa yang meninggalkan ia lebih daripada 3 hari, mati ia disana masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu dah cerita tadi. Dan pada suatu riwayat, dibukakan segala pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis. Maka diampun bagi tiap-tiap hamba yang tiada syirik dengan Allah Ta'ala akan sesuatu melainkan seorang lelaki yang ada antara saudaranya itu berdengki-dengki. Maka dikata baginya, rantai olehmu akan segala 2 orang lelaki ini hingga bersilaturahim mereka, berdamai mereka keduanya. Itu dia. Maknanya, janganlah sampai apa? Sampai mensyirikkan Allah Ta'ala. Janganlah sampai berdengki-dengki. Di antara 2 beradik, di antara suami isteri, di antara saudara seagama Islam kita, jangan. Ini jangan. Okey, begitu keadaan. Wallahu ta'ala. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya meninggalkan berkata-kata akan saudara yang Islam lebih daripada 3 hari itu haram, tetapi telah berkata oleh beberapa jamaah daripada ulama bahawa sesungguhnya ia daripada dosa yang besar, melainkan kerana uzur syar'i seperti bid'ah atau fasik, atau jikalau ada tersembunyi sekalipun bermula dhabitnya itu bahawa manakala kembali kepada membaikkan agama si hajir yang berhijrah atau si mahjur yang sedang melaksanakan hijrah. Nescaya harus ia, dan jika tiada seperti demikian itu, maka tiadalah harus. Maka dia tulis di sini, ini suatu muhimmah. Maknanya ini satu benda yang very, very important terhadap perkara yang perlu kita penting dan titik beratkan di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Bontiah takat tu. Jadi apa yang boleh kita faham? Faham tak ni cerita ni? Jadi maknanya kena cakap lah. Jangan duduk diam-diam pula. Jangan diam. Kalau bergaduh dengan orang tu tak puas hati, diam lebih daripada seminggu. Ni petang cakap, malas aku tak boleh jumpa dia, memang tak boleh jumpa lah. Tengok muka dia menyampah. Jangan macam tu. Aku tak boleh. Aku tak boleh dengar nama dia. Nama dia bengkak hati tu. Bengkak hati. Janganlah macam tu. Jadi maknanya, jagalah diri kita. Bimbang takut amalan kita tak naik tu je. Dan bimbang juga takut mati waktu tu. Kalau tahu mati tu lambat tak apa. Sebab tak tahu mati tu bila. So, jangan kita mengekali perbuatan tersebut melebihi 3 hari. Macam tu. Wallahu ta'ala. Ada soalan? Kita buka soalan 3 minit. Assalamualaikum Ustaz. Sampai mana tadi Ustaz baca? Saya terlepas pandang. Yang keberapa tadi Ustaz? Sampai yang ke-7 ke yang ke-8 Ustaz baca tadi? Surat 96 Asma. Ustaz dah sampai bahagian lain dah.
Bermulanya dhabit tu. Sampai situ je. Ini suatu muhimmah. Okey. Situ. Ke surat Bila kemuhimmah ni 96 tajuk habis. baru dah. Okey, jumpa Itu dah. surat Terima 96. kasih. Itulah terlepas pandang tadi, ambil air tadi kan minum. Okey, terima kasih. Soalan lain? Assalamualaikum Yang lain, warahmatullahi orang lain? wabarakatuh, Ustaz. Ya. Ustaz, okay. Hmm. Kadang-kadang kita tak sedar ataupun mungkin kita sedar atau tak sedar kita buat salah dengan suami kita, contoh dia. Tapi setiap kali sebelum tidur kita salam minta maaf. Apakah gugur dosa kita satu hari tu, Ustaz? Gugur. Gugur. Alhamdulillah. Gugur dosa kita, bahkan malaikat mendoakan kita di atas keredaan, di atas perbuatan kita tersebut, diredai oleh para malaikat dan Allah akan perbuatan tersebut. Bagus kan macam tu? Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ada Lain? soalan di chat tu Ustaz. Embun Yusof tu. Soalan apa? Ustaz, Ustaz baca lekut. Mana? Ustaz kalau dia lakukan hingga pisahkan anak, tuduh macam-macam yang kita tak buat, macam mana kita nak maafkan Ustaz hingga anak kita meninggal. Dia kalau dah sampai macam tu, ya Allah Akbar, sampai pisahkan anak, bawa lari anak dan tak boleh bagi jumpa anak tu dengan kita, kan? Itu berat tu. Itu orang kata apa? Berat punya ujian tu. Dan tetapi benda apa yang paling terbaik di antara benda yang berat tu? Benda apa yang paling terbaik? Sabar. Sabar tu yang paling susah kan gitu. Tapi payah nak sebut pun takut kan. Nak sebut sabar tu pun sebab kita tak alami benda tu kan. Nak sebut, nak suruh orang jadikan manusia yang sabar ni susah. Tetapi nak memperlakukannya ataupun nak menterjemahkannya dalam perbuatan pun susah. Bila susah benda ni, sampai anak kita anak meninggal, tak dapat jumpa hingga jumpa mayat saja, tu dia betul. Jadi maknanya ini satu ujian yang besar dan mudah-mudahan Allah pulangkan syurga buat ibu yang penyabar dan pulangkan anak di tempat yang terbaik di dalam kasih sayang Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Sabar banyak-banyak. Kalau ada orang yang macam tu, sabar banyak-banyak. Itu ujian besar. Mati ni ujian besar. Mati anak dipisahkan, ujian besar. Jadi bila ujian besar ni, Allah layak uji siapa yang mampu sabar. Mudah-mudahan Allah merahmati dan menjadikan asbab syurga bagi orang yang sabar benda-benda macam. Amin. Ustaz, dekat chat tu ada satu soalan. Dekat chat dia tanya, boleh tak kahwini dengan lelaki anak luar nikah? Luar nikah. Dan luar nikah tu ada soalan kat situ. Anak ni lah anak apa? Apa panggil? Siapa dia nak kahwin dengan anak luar nikah tu? Entah, tu ada tu dekat chat. Ya, Dekat chat lah, dekat chat. Hmm. Dekat chat atas sikit lah. Saya tengok atas sikit. Okay. Fatimah Boleh tak Imun kahwin tu. ni? Okay. Boleh tak kahwin ni lelaki anak luar nikah? Lelaki tu anak luar nikah. Lelaki tak. Dia bukan masalah anak tu. Anak tu tak masalah. Yang masalah pak budak tu dengan mak budak tu. Pak budak tu tak ada masalah. Yang jadi masalah kalau lelaki tak apa. Kalau perempuan tu, sebab kita tak tahu dia ni anak siapa. Dia ni anak siapa. Dia kata ayah saya nama-nama. Jumpa tak ayah pun tak bisa tengok. Mak pun tak bisa tengok. Susah lah kali cari wali hakim. Jadi maknanya yang tak bersalah tu kita. Yang bersalah tu mak ayah yang berzina tersebut. Itu yang bersalah. Itu yang menjadi benda yang Islam nak pelihara supaya keturunan itu senantiasa dalam keadaan selamat dan salim di dalam hidup berkeluarga. Bahaya macam tu. Tak kau macam tu dia kira keturunan juga tak yang tu? Kalau tahu mak dia siapa, kalau tahu ayah dia siapa, tengok pula jenis mak dia tu siapa, ayah dia tu siapa kalau tahu. Kalau kena hubungan dengan kita, turunan.
Tak tahu? Tak tahu. Okey. Cuba dah. Cukuplah. Jom baca surah Al-Mulk. Malam ni ada kuliah lagi ke? Tak ada Ustaz. Dia kuliah Ustaz lah. punya kuliah last. Kuliah Lepas ni kami tidur. Tidur Ustaz dah baca ke-9. ilmu. Hebat dia. Rehat. Ustaz punya muka surat berapa? Ustaz punya ni. Yang Ustaz dengan ini suatu muhimmah ni. Muka surat 34. 34, okey. Banyak lagi tak kita ni? Tak banyak lah kot. Tak banyak dah. Sebabnya yang belakang tu kita dah baca. Ustaz, Baca. malam ni Ustaz tak baca surah Al-Mulk ke Ustaz? Nak baca lah Lagi tu. baca. Lagi baca. Bacalah Ustaz surah Al-Mulk. Pengajaran yang kedua. Tak banyak dah Ustaz. Jom kita baca. Jom kita baca. Baca surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي
أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkat diri ini berada di tanah suci-Mu, di Makkah Al-Karamah ini, wahai Allah. Apalah kiranya majlis ilmu yang dianjurkan oleh GNI ini agar diberkati oleh-Mu, bahkan menjadi penyebab bertemunya kami dalam program yang dianjurkan pada malam ini, menjadi penyebab kami ini diberkati oleh-Mu, bahkan dianugerahkan kesihatan dan kemuliaan-Mu kepada kami, wahai Allah. Bahkan dikurniakan keberkatan pada umur kami, pada ilmu yang kami pelajari, serta diberikan keampunan-Mu, keredaan-Mu yang berterusan kepada kami di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar nanti, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada seluruh jemaah haji yang hadir ke tanah suci-Mu ini agar dianugerahkan haji yang mabrur, وسعيا مشكور وذنبا مغفور وعملا متقبلا وتجارة لن تبور اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Dan berikanlah keampunan serta keredaan-Mu kepada kami yang hadir pada malam ini, wahai Allah, serta rekan-rekan kami yang turut serta bersama kami daripada Brunei Darussalam, agar dianugerahkan negeri Brunei Darussalam dipenuhi dengan keberkatan, keselamatan, keamanan dan kejayaan dan kesejahteraan. Serta rekan-rekan kami yang berada di Singapura, mudah-mudahan diberikan juga keselamatan, keamanan serta limpahan keselamatan dan keamanan dan diberkati kehidupan mereka di sana, wahai Allah. Serta rekan-rekan kami yang berada di tanah air, hendaknya diberkati dan dimuliakan kami serta diberikan rahmat dan keampunan-Mu yang berterusan dan diselamatkan negara kami yang tercinta ini dari segala mara bahaya siang dan malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita doakan juga kepada penyumbang-penyumbang setia, kepada tabung GNI, agar diberikan rezeki dan kekayaan yang berterusan di atas infaknya ke atas tabung GNI, insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih GNI dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.